Tak ada pun? Oh, okey dah. Yes, we already live on Assalamualaikum. air. So kita tunggu dulu semua orang masuk. Baik. Oh, by the way, hari ni buka puasa ni apa? Masak apa ni? Aku. Mm-mm. Masak apa Makan tadi dia? mati. Kuih tiaw kung fu. Oh, berkongkong kawan kau kat dapur. Berkongkong. Kuih tiaw tu je nak salut telur. Kan? Sebab apa? Ayah aku nak makan mi sup. So aku macam okey lah sebab ada 2 kuih tiaw tak guna-guna. Buatlah Okay kuih lah. tiaw guna sup yang sama habis cerita. Senang Untuk je ini. kan. Kita pun rasa macam sangat pandai dah masak. Tiba-tiba. Cepat pula kan. Sebenarnya macam lenga je macam Allah. Benda ni kalau nak masak macam nak kena masak ke. Macam tu. Betul. Sekarang ni lagi rasa nak masak. Dah ada orang masuk ke sebab aku pakai handphone so tak nampak siapa yang masuk. Tak tahu, tak nampak. Tak tahu kat nak tengok. So kita tunggu Mr. Boss lah. Q. Okey dah ke, tak okey lagi ke. Share lah. Yang. Aku rasa dia tak ada lah. Tiba dia hilang. Dah ada orang tak? Ada satu chat tu siapa? You guys are on air. Yes, on Live air. live comment. Okay, Waalaikumsalam. Oli. Azwan. Gam Azwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So hari ni ada hari ni kita datangkan sekali lagi. Kat ID dekat mobile. Kat telefon jap. Off ya phone tu. Ya. Kita datangkan sekali lagi one of our champion dekat agency. Cik pula. Kakak Gorgeous. #Kakak Gorgeous Ariana Husof. Puan Ariana. Tapi hari ni apa ni? Siapa yang tu? Yang orang yang tu siapa? yang tu adalah kat bilik sebelahnya. Hari ni kita buat macam kalau ni ada idea tulis dekat chat. Kan? Nak tambah baik ataupun apa yang kita dapat daripada sharing ni kita tulis dekat chat yang ruang disediakan. So nanti bila kita dah tulis, kita share, orang lain yang tak sempat nak tengok benda ni boleh tengok, boleh baca dekat kan. Betul. Hai Afika. Okay, so bersambung kan, sambung daripada kisah semalam. Tim kami ni banyak leaders, banyak konsultan nama daripada A. Ada ramai A, tak tahulah. Takdir lah tu nama banyak A. Nama kita semua singkat-singkat je. So saya perkenalkan dulu our guest hari ni is Puan Ariana Husof, our agency supervisor yang berwibawa di Malik Wealth ni. So I kenal dia daripada kita belajar sambung further study 2011 sampai 2013. Yes. Kita buat master MBA sama-sama. And masa tengah buat kelas tu ramai jugalah yang jadi downline. Jadi klien ada jadi downline ada kan. Ada je akan nak pergi orang. Spreading your wings. Yes. Kan. Tak lagi pelajar saya saja. Okay, so for a start ni, okay, Ariana introduce yourself. Okay, first of all, Brother Jambang, I bukan kakak Ariani. I pakai tudung Ariani saja, bukan kakak Ariani. Okay, so semua tahu my name is Ariana Husof and #Kakak Gorgeous tu sebenarnya dapat daripada my friend.
high school kawan. Dekat masa tu tengah macam nak buat ni lah, nak buat satu hashtag dekat IG cakap. Lepas tu geng-geng sekolah-sekolah cakap, yang kau pakai kakak gorgeous tu, semua sesuai sangat kau. Sebenarnya segan malu nak guna tak gorgeous pun. Tapi dia kata benda tu sesuai dengan karakter kau. So okay, kita continue je dengan that hashtag. So before before kita involve dalam bidang financial consultation ni, so before this I'm working as a banker. Banker, so from banker kat dekat salah satu bank dekat Malaysia ni lah, Agriculture Bank. Boleh je sebut Agriculture Bank. So rezeki sangat-sangat selepas habis dia belajar degree, terus dapat kerja. Dapat kerja tu daripada tahun 2006 sampailah 2016 kerja 2015 kerja dengan bank. Daripada assistant executive sampailah jadi manager. Lepas tu I decide manager tu dekat KL. So terus I decide masa tu pun rasanya kita jumpa ada jumpa game kan, game datang kat KL. Nanti saya cakap kat game ya Azli aku rasa aku nak berhenti lah kerja bank. Masa tu macam makan-makan je lancen-lancen je. Aku dengan kau lah. Lepas tu the next following week ke 2 weeks macam tu aku telefon je Azli. Dia aku berhenti lah kerja. Like 24 hours punya visiting. Sebab masa tu rasa macam bukanlah frust. Macam like bila kerja dengan bank. Kat sana kan. Yes, sama seorang. And bila kerja dengan bank, it's like after 3 to 4 years kau kena pindah. After 3 to 4 years kena pindah. So like macam bila nak kena pindah, bila nak kena stay. So I left my kids dekat Kuantan and Mr. Husband kat Kuantan. Saya cakap okay lah, telefon mak mengata mak nak berhenti. Sebab sebenarnya tak suka pun kerja bank, tapi sebab mak kerja bank, dia nak ada seorang anak dia yang kerja bank sebab my mom is kerja. Tapi dia cakap dia nak ada anak dia yang sampai dapat jadi manager. So bila dapat puaskan hati mak tu cakap, bila mak nak berhenti, mak pun cakap mak kata okay. So bila mak dengan abah kata okay, make the decision berhenti tu, terus balik Kuantan and jumpa Azli and Marni. And before that memang dah kenal lama dah dengan Marni lah masa kita ambil master sama-sama. So until now so I left my very comfort chairs untuk kerja macam ni, untuk kerja sales kan. Kerja bank dengan kerja ini lain tau. Bank macam agriculture bank, customer datang kat kita orang. So kita tak perlu buat sales macam nak cari-cari klien. So kerja ni kita kena jumpa klien. So of course at first tak semua benda senang kan. Susah tau nak buat ni sebab nama je kerja bank tapi I tak experience in doing sales face to face. Seorang-seorang kan kena cari klien. Yang malam Afika share dia buat FPF. I memang takut gila buat FPF. Tak suka pun. Ariana ada dia punya masing-masing ada kita punya ability kelebihan. Specialties pula. Yelah kan. So apa yang sesuai dengan kita bila kita dah try ni which activities yang method yang sesuai dengan kita. Yes. Tadi dekat chat ada Waalaikumsalam Kak Linda Tomirin. Kak Linda. Pagi tadi saya Kak Linda ni dia rajin jemput saya pergi ceramah. Pre-parenting. Pagi tadi parenting. Sempat lagi tak masuk sekejap dengar. Kan, nampak Cik Mur pun nampak. Mudah-mudahan dapat menjadi parent yang mengikut sunnah lah. Asyik nak marah je. Mengurangkan emosi marah. Yes kan. InsyaAllah. So bagus ada group macam ni. Hi Sherry. Yes betul. Sharing. Okay. So tadi
bila dah resign tu balik Kuantan kan? Yes, balik Kuantan. So balik Kuantan, your acceptance towards macam gaji kan dah reduce. Yes, betul. So how you deal dengan kita punya inner self lah, macam mana? First memang quite struggling macam I told earlier, sebab before this customer cari kita. This is bila switch kerja, I kena terus cari client. And of course, bila kita tak pernah handle rejection, bila first time handle rejection tu, I went macam setengah hari lah buang masa macam duduk fikir korang tu. Kata kalau tak nak cakap lah elok-elok, tak payahlah tolak sampai macam tu kan. Kita rasa macam tak okey ke kerja ni. Maksudnya tak okey tu perception people tu sebab ada orang rasa tu yang buat sales ni dia macam budak-budak biasa je. You are not educated well untuk buat benda ni dengan I. Macam, are you very well? Are you sangat bagus ke untuk share benda ni dengan I? Macam tu. So I felt macam gila lah setengah hari lah duk fikir ke orang tu. Macam dah lama sambil all the way long tu. And kita belajar. Kan? Sebab in order to grow, kita kena get out from our comfort zone. Betul. Kan? Sebab sebelum macam ni, kalau nak jumpa klien, I kena make sure everything perfect. My sales kit kena complete. Setiap jawapan dah get ready if klien tanya. But setiap klien soalan setiap Mr. Prospect ni lain-lain perangai dia. So yang ni tanya macam ni, tanya macam ni. So bila kalau kata kita nak kumpul the right answers to each question, memang tak gerak lah kau. Macam tu. So game yang M kata gerak je, pergi je. So from there you akan belajar. So continue je lah. Buat je. Tapi yang penting yes, kena get out from our comfort zone. Waalaikumsalam Kak Zura. Itu Kakak Rima. Kakak Rima. Yes, get out from our comfort zone. Itu pada saya memang kena buat selalu kan. Macam tak pernah comfort lah sebenarnya. Betul. Sebab in order kita nak grow, kita kena keluar. Kalau kita kena comfortable to be at the uncomfortable punya zone. Sebab kalau kita terlalu comfort, kita jadi macam like it's okay. It's okay je macam tak apalah, aku okay je hidup ni. So tak ada rasa nak majukan diri, tak ada rasa nak tambah ilmu ke apa ke, tak ada. So how long did you take ambil masa untuk adjust diri and become agency supervisor? Lama rasanya within 1 year kot ke 8 to 1 year kot, tak sure sebab tak kira. Sebab masa tu dia macam ni, sebab masa mula-mula I join tu tak ramai kan lagi dengan agensi ni. Lepas tu dia cakap dia masa tu I dengan Fizi and Aji. Asmara pun ada. Kan? So asyik Asmara kat KL. So bila dengan Fizi dengan Aji tu macam like kita rasa macam like okay lah, okay je. So, bila masuk Kakak Limau, masuk Fika, baru rasa macam okay. So I put a target, tak adalah macam superstar yang lain. Cuma letak okay lah for the first time, so every week I dapat 50,000. Kan? So sebab kita kena tahu amount yang achievable untuk kita. Sebab kita lagi tahu kita punya klien kita ataupun Mr. Prospect punya klien kita tu macam mana. Kan kita boleh close besar ke, close kecil ke, tapi saya rasa 50,000 tu fair enough. So after dah boleh catch up 50,000 per week,
barulah kita put a higher. Betul letak 100,000 per week. Bila dapat terus macam dah boleh achieve dah boleh lega dah. Sebab Cam kata you can at least dapat like 500,000. 500 sales you kena at least 500,000 per month. So Cam letak 500. So of course macam okay lah kena capai juga kan. So berkejar lah. So bila kita ada letak some amount tu barulah kita boleh bekerja towards that goals kan. So bekerja hari-hari nak achieve 50,000 a week is macam 10,000 sehari lah kan. So macam okay je. 100,000 a week, 20,000 sehari je sebenarnya. So apa aktiviti yang Ariana buat? Selalunya Waalaikumsalam Muhammad Fakhrul. At first saya sangat tak pandai takut untuk ber-FTF kan. Okay. So sebab first sebab kita tak ada leads kan, so memang tak dapat nak hi Din, tak dapat nak referral lah, maksudnya tak dapat lagi referral. So tapi memang tak nak first tu kena buat FTF. Yes, tak nak tu memang kena juga. So first pergi booth, kita buka booth dekat Kerteh masa tu. Tekan jujur. Lokasi dirahsiakan. Hilang mana nobody knows lah kan. So masa tu macam cakap kat kau yang macam mana ni, tak suka lah macam tengok muka seseorang pun macam dah pun telan ni korang kan, takut. Macam like bila dah nampak yang lain dapat number cakap takkan nak tengok je. So of course bangun beranikan diri tu bila dapat tukar number tu terus macam tak ada lah mati pun tukar nombor ni. Kan? So rasa macam tapi bila kita dah boleh break our fear tu walaupun mungkin bagi orang lain benda tu alah senang je, tapi bila kita break our own fear tu dia punya rasa relief tu sangat best tau. Lepas tu dah dapat contact daripada situ, so of course lah jaga and then I basically my client based on referral. Bila dah lama tak buat FTF, bila sesekali buat tu seronok tau. Sebab I pernah sebab this yang jadi kat Kuantan, I pernah aim this Ahmad lah kan, Mr. B. Mr. B. Lepas tu macam saya nampak dia dekat Kopitiam, cakap aku nak juga tukar nombor telefon dengan Muhammad. Nak juga. He's in Indian. So bila satu hari tu nampak dia dekat Petrocam sebuah office gitu. Saya cakap, masa tu nak pergi kat kereta lah, cakap di sini kereta lah, cakap kalau tak tukar ni macam tak yalah tak proper kot. Macam tak proper kot, apalah nak pergi je. On the way jalan tu macam kalau kau tak tukar sekarang tak bila pula dapat nak jumpa dia. So lepas tu terus je macam pergi je dekat dia, excuse me sorry nak tukar nombor. Dia kata okay boleh je. Lepas dapat tukar nombor tu macam berpeluh sebagai kan jatuh nak tapi tukar. Siap call kau, siap beritahu kat Zura lagi aku dapat tukar nombor ni. Macam seronok tu lain macam sikit. Betul. Sebab kita dah berjaya break our fear. Tak mati Siti Azhar. Ya Allah. Ya tak mati. Betul, Sherry hidup lagi sampai sekarang. Cuma perasaan the fear tu perasaan tu sebenarnya kita yang build up. Betul. So bila kita dah after achieve naik agency supervisor tu is one of achievement lah, betul tak? Yes. Kan kadang-kadang orang tak nampak, orang macam selalunya consultant ni dia akan rasa aku tak achieve apa pun dalam sepanjang kerjaya, contoh lah kan. Tapi sebenarnya I've sent you guys video semalam kan? Tengok tak dekat IG tu? Tengok.
gula-gula tu kan. So The people tend M&M. M&M's tu bila orang dia tak 2 balang, so 1 balang dia akan dipenuhi dengan benda yang baik-baik lah, macam orang cakap you baik, okay jatuh 1 M&M. Lepas tu Bila orang puji tambah lah. semua benda-benda yang baik, macam yang kita belajar big heart small heart lah, maksudnya macam tu kan. So being an AS satu achievement. Lepas tu daripada perjalanan AS tu sampai sekarang, of course ada dream nak build group, betul? So I've seen Ariana ni dia buat recruitment, jadi tak jadi kan. And biasalah tu normal kan, normal recruitment ni takkan boleh tak stop. Betul tak ayat tu? Tak boleh stop. Dia kena continue je. Bahasa Continue. aktifnya, apa aktifnya kena continue je. Kena continue. Dia macam walaupun apa jadi pun buat je kan. Sebab kita tak tahu siapa yang akan melekat, siapa yang akan menjadi. So macam group Ariana ni saya tengok start last year ada macam 5-6 orang dah kot kan, betul tak? Dan actively ada yang actively buat submission lah, so dia dah rasa TGS punya growth in TGS. So apa lagi achievement yang you rasa nak achieve in this career? Apa pengalaman? Kita dah dapat jadi AS tu. Lepas tu I'm working harder to go for Croatia. So alhamdulillah dapat pergi Croatia 2018. The best dengan principal ni, dia pergi bulan April. Kan? Tu Izzat tunjuk ayat ke-6. Betul, Izzat. Recruitment is a continuous process. So kita tak boleh nak stop kalau seorang dua tak macam dia tak nak buat ke, dia rasa benda tu bukan untuk dia ke, so kita okay lah, dia bukan untuk kita lah. Betul kan? So after pergi Croatia, bila dah seronok tu, dia punya adrenaline tu tak mati sampai situ je. Dia nak lagi sebabnya seronok sangat pergi trip dengan principal. Kita seronok sangat sebab seronok sangat. Think so. Kan? Croatia tu memang sangat seronok, tak tahu kenapa. Sebab dia rasa macam dia mungkin tempat tu kot. Yes. Tempat tu. Kalau macam kita tu like very menenangkan, macam memang relax lah, percutian betul lah kan, dengan scenery yang cantik, everything, 5-star hotels tu and dapat pergi beramai-ramai. Yes, kita pergi agensi kita sangat ramai 2018. Lepas dah settle dapat pergi Croatia tu buat lagi, so celebrate another birthday lagi dekat Hokkaido. Yes. Seronok. Hokkaido pun sangat seronok. So bila dah dapat trip tu, tapi tak, itu yang besar. Yang kecil-kecil yang dapat recognition pun sangat best. Sebab we feel being appreciated. Kan? Walaupun macam kecil-kecil ke, orang tu dapat tu sikit. Tapi we are working for it. Kan? Bukan yang dapat tiba-tiba. So, sebab last year kau dapat, kau je lah, kau dapat PDA kan, new client kan. Things yang macam buat je, lepas tu macam tiba-tiba like aku macam ya dapat baju je. Dia cakap dapat. Bila dapat tu macam dapat. So macam like, so bila kita dapat tanpa diduga tu, sebenarnya kan lagi indah gitu. Betul. Benda tu yang akan keep kita punya momentum. Kita taklah tunggu satu benda akhir tahun nak kejar kan. In between tu tak ada things yang kita capai juga. Itu yang core kita punya recognition yang itu. Tapi satu lagi, bila kita dapat jumpa klien,
Jumpa klien, lepas tu bila tengok portfolio dia sangat cantik, lagi suka tau, sebenarnya lagi happy sebab goals kita sebenarnya nak macam Malik dah punya goals is to make sure klien first. So alhamdulillah lah dia dengan jam berapa Kuat sikit suara. Oh sorry. Macam semalam Afika cakap kita dah dapat earlier the asset allocation tu. So kita tak rasa bimbang pun kan. Itu yang another best lah dekat sini. Kan. Mm-mm. Untung orang yang untung alhamdulillah kita di bawah our game lah kan, yang awal-awal dah start buat asset allocation. Yes. Maksudnya klien punya portfolio pun selamat, tak ada kalau in case anything happen tak adalah terlalu affected. Yeah. And then kita nak handle, okay, how you handle client objection? Tiba datang aja pula aku nak tanya soalan ni. Handle objection in terms of nak jumpa ke, tak nak jumpa ke macam mana? Ke apa-apa jua? Both lah, senang. Ada je macam, yelah sebab most of my clients is from referral kan. So from referral ni macam kita dapat, tapi of course my referral is I nak nombor telefon yang saya boleh sebut nama macam tu, minta dengan klien. So bila klien bagi, so saya cakap dengan dia. Ada je yang cakap saya tak nak jumpa. Kata, okay tak apa, terima kasih. Sebab I dah go through benda tu before that. Macam like seorang tak nak, ada lagi 10 lagi kat belakang. Sebab I dah go through dulu yang setengah hari duk fikir korang yang tak nak kat kita. Kan lah. Yelah kita nak maintain energy, kita nak bagi. Yes, kita nak, bila kita nak jumpa klien, kita kena positif, kita kena happy. Betul. Baru kita akan attract good things kan. So sebelum tu betul dia cakap, okay lah sebelum hantar WhatsApp pun dah jampi serapah jampi ke tak ada lah. Dia cakap je cuma jampi serapah you all. Apa jampi tu, share sikit. Kan selalu ajar law of attraction kan, kalau bahasanya kita berdoa lah, betul tak? Tapi selalu kadang cakap sebab pernah macam ni drive pergi nak jumpa klien, tapi kita dah tahu klien tu seorang lagi, Mr. Prospect. Dia cakap kat dia, pergi kat sini lepas settle ni nak mesti jumpa dia and tampil, jumpa and tampil. Elok je sampai kat sana kat kantin cakap, nak jumpa Mr. Boss ni ada tak? Dia tak ada, selalunya dia balik rumah ambil anak. Oh ya ke? Tak apalah, macam tak apalah. Dia betul dia datang. Cakap ada lah. Saya cakap, ya, dia selalunya tak ada tau. Dia selalunya balik ambil anak dia. Saya tengok macam like, okey lah, saya cakap banyak lah. Tanya je lah. Okey, tanya je. Tak ada terang apa-apa pun. Sebab basically saya basically saya dah tahu and dia dah tahu pun kawan dia dah buat juga. Tak present lah. Tak pernah present pun. Oh, okay. Dia cuma macam dah law of attraction kan, memang dah cakap dalam ni. Dah banyak kali pun jadi macam tu. Masa tu pergi dengan Kak Zura, cakap, Kak hari ni kok mana pun aku kena close 30. Besok lagi 30. Besok lagi kena sign juga, kena cari juga 30. Lelas saya cakap lah, orang lain je. Kak dah dapat dah settle dah. Okay dah. Ya, so tapi macam kita kena, sebenarnya dalam kepala nak target orang lain, tapi dapat orang lain. Tak kisah lah. Kan. Lepas tu share sikit dekat kita punya audience. Apa apa orang kata manisnya bisnes ni, career ni, apa yang you enjoy the most? Enjoy the most is I tak ada box kat atas yang ramai-ramai. Cakap dulu ya. Boleh. I tak ada bos ramai dekat atas sebab kalau kerja kat bank, I ada banyak bos-bos kat atas. And bank dia ada banyak produk. So each product ataupun segmentation dia ada head dia. Lepas tu dia ada bos dia and ada bos besar lagi. So kalau ada 5 produk, 5 kali 3 level, 15 bos nak kena hadap. Belum kira lagi the kerja hakiki and of course ad hoc punya report yang tiba-tiba bos nak. Dan tu ada tak face that
things, saya dah tak feel that things, so macam happy sangat. And yang kedua, I okay je nak travelling, tapi kalau weekly travelling memang penat lah sebab masa kerja dulu duduk berasingan. So I kat KL, my family kat Kuantan. So I decide berhenti and sekarang I dengan diorang kat rumah, so happy. Kan, senang. So Alhamdulillah dah dekat Kuantan, my hometown, so lagi best dekat dengan mak, dekat dengan abah, arwah abah masa tu. So mungkin sebab Sorry. apa ada hikmah lah kot. Bila dah decide kata nak balik, dapat duduk Kuantan, sebenarnya seronok tu, I memang orang Kuantanese. So memang bila balik kat Kuantan, duduk dengan mak, duduk dekat dengan rumah mak, seronok lah. Macam Ni budak-budak. ada pesanan daripada penaja, dia suruh buka private chat. Baik. So yang lain ni soalan senyap je semua, tengah moreh ke? Alah, moreh. Sing Itulah dah. bila panas kan. Sini kat Kuantan sangat panas. Tak ada angin pun. Tak ada Panas angin. terik. Soalan boleh highlight. So any questions nak tanya our sister, sis gorgeous ni daripada seorang banker memilih bidang perancangan kewangan ni. Terjun 24 jam. Ada juga di kalangan yang kat luar sana buat decision macam tu kan. Tapi sekarang kita ada live, orang kata live testimoni lah. Kita dengar sendiri what makes dia buat decision itu, apa yang achievement dia dapat, apa perasaan dia bila first start, sekarang. How to maintain apa? To maintain smart? Maintain kulit yang cantik. Atau maintain kurus? Maintain kurus? Susah nak cakap. Ni pula tiba-tiba dah pandai masak macam-macam kan. Pernah tak rasa down sampai nak buat benda lain? Ariana jawab dulu. Dia kan bila buat business ni, dia kena share dengan orang yang in the business. So bila kita share dekat dengan orang yang bukan in the business, dia akan cakap, kita akan rasa macam, okay lah kerja ni bukan untuk aku. Macam tu. Sebab bila share, sebab sebelum ni kan makan gaji. So every month tu memang confirm lah banyak tu dapat. So bila buat business sendiri ni, dia punya ups and down tu memang akan pernah rasa macam okay lah malah dah nak kerja lain lah nak bayar. Tapi bila aku cerita dekat, kita tak cakap kita kena cerita dekat orang yang betul. Kalau cerita ke orang yang salah, dia memang akan mengundang kau untuk mencari kerja lain. Bila kita dengan orang, bila kita cerita dengan orang yang betul, kita akan dapat that momentum balik. Betul tak? Betul. Betul. Sebabnya bila siapa orang yang betul tu? Kau lah. Kena sit down dengan leaders, GAM, kan your immediate upline dengan GAM, jangan malu. Because okay, macam semua orang you have ada rasa down. Cuma kadang kita ada abilities, another ability. Macam Moon dia pandai buat makanan dia tu kan. Yes. Apa nama? Bibimbap. Kimbap dia tu. Bila nak hantar kat aku ni? So continue. So meaning that you can do apa yang you suka, plus you boleh buat another business kan. Macam mana nak keep energy untuk hari-hari keluar jumpa klien. Keep energy yang macam mana tu Puan Azura? Energy yang positif rasanya Kak kan. How to sustain. First pagi rutin. Rutin kita orang sebelum harian. Sebelum PKP ataupun sebelum ni lah. Sebab kita dah biasa kerja.
Kan kita dah biasa kerja seawal 8 pagi dah terpacak dekat office. So sama Kalau jugalah. ni memang suka keluar awal. Ha. Kan, so kita continue je apa yang kita dah pernah buat sebelum tu. Tak adalah maksud dia kerja sendiri ni kau boleh keluar pukul 10 pagi. Kan, tapi ada orang dia macam tu, dia rasa macam mungkin dia jumpa klien pada waktu lain. Tapi in Betul. order to maintain energy tu, kalau dulu dah biasa keluar pukul 8 pagi dekat office dah, so kita buat macam biasa je lah. Pukul 8, 8.30 tu dah dekat bandar dah. So the routine-nya ialah breakfast dengan apa ni, breakfast ni power breakfast dengan mereka-mereka ini. Kak Zura, Sherry. Mereka yang keluar awal. Ya. Kalau sampai lambat, okey lah. Makan-makan, okey, terus to the, apa ni, go to our station. Station tu mana pergi jumpa klien lah, sebab kita dah set kan earlier. Itulah Kak Zura. Apa lagi untuk in order to sustain, to keep energy untuk hari jumpa klien. Apa lagi? Apa lagi yang kau buat? Oh, I akan WhatsApp klien yang positif. Instead, yelah gang is gang consultant kan, so kita akan macam WhatsApp klien yang positif. Kita macam, hari ni kita dah jadi kawan lah kan. Yes, yang macam jadi kawan, so cakap hari ni ada ni. So bila kita dah rasa macam tu kan, so kita pun boleh cepat-cepat apa ni, macam tak sabar nak jumpa, nak share benda yang baik tu dengan klien-klien yang lain juga. Normal rasa down tu, cepat-cepat move on. Betul. Macam kita lah, bila kita masa PKP ni, first 1 week tu memang rasa macam kan, macam kita tak boleh nak move on lah. Macam mana nak handle this kind of life. Kan, duduk rumah tapi tengah takut memang aku tak keluar pun 2 minggu. Macam government kata dia duduk rumah je, aku duduk rumah aku tak keluar pun selama 2 minggu. Okay? Tapi lepas tu kita dah rules and regulation. Yeah. Satu lagi nak boost energy is bangun pagi kena rasa syukur, rasa happy kan. Lepas tu kena ada matlamat. Pagi tu kena dah tahu nak buat apa kan. Malam tu lagi dah sebenarnya. Macam aku malam tu dah fikir dah. Okay, so sebab kita semua ada buku, ada menulis kan. Macam aku memang macam ni menulis. So bila esok pagi tu macam okay dah, sini dah. Pergi sini dah, okay. So pagi tu bila dah ni, okay. Dah settle terus keluar. Lagu Shanti gitu. Cari lagu-lagu yang power. Paling suka dengar lagu apa? I Am a Champion tu. I am a champion. Yang tu memang buka dalam kereta kuat-kuat. Lepas tu memang rasa sangat macam like dengar sampai meremang masa tu kan. Yes. Orang kata macam like you all je. Tapi seriously memang you okay. Kan, feeling. Betul. Lah kalau dah pagi-pagi kau dengar lagu meruntun jiwa sampai ke petang lah. Jiwa moody je kan. Sayu, syadu je. Kan. So okay, untuk recruitment pula kan. Macam you have done a few recruitment Fila. Banyak jugalah rasanya, more than belas lah kot kalau dikumpulkan kan. So what makes your UTC tu bergerak? Okay, satu first yang ni dah selalu cakap macam gini dengan Kak Zura. Aku nak cari orang yang gila macam aku. Suka buat benda ni. Sebab kita akan go beyond kan. So bila kita nak ada je kita akan jumpa downline yang macam kita lah. Kan sebab selalu yang kata kau kena imagine kau nak downline yang macam mana. So aku imagine okay aku nak yang macam ni yang sebiji macam aku. Memanglah of course tak ada. Tapi yang mirip-mirip tu ada. So yang penting is diorang dah tahu diorang nak apa. Diorang masuk, diorang join bukan sebab aku tapi sebab diorang.
Sebab tu aku Betul? punya tagline is together we work the success. Punya benda ni bukan, in order to kalau success, bukan aku je yang kena tolak kau, aku yang kena push kau. It's yourself Sendiri, kan. sendiri. Sebab Gans tu cakap for things to change, I must change first. Sebelum benda tidur, yes betul. Sebelum tidur visualize and tengok goal book. betul Cik. Betul. Sebelum tidur tu memang itulah yang I buat. Satu nak lupa nak tambah tadi yang Ariana mention pasal bila kita ada challenge, kita kena share dengan orang yang in the same business line kan. Benda tu betul sebab apa? Kadang-kadang bila kita rapat dengan orang yang buat benda lain, contoh, it's mungkin certain dipanggil benda tu produk financial jugalah, tapi kita tak buat seberia kan. So ada certain orang tapi dia sebenarnya dia ada potensi tapi sebabkan dia tak nak tanya kita, dia malu ke dia apa ke, dia dengar cakap orang tu dah sadakallah syahid tengah jalan. Kan, so tapi kita tahu dia boleh go through. Kita tahu dia boleh pergi. Kita tahu dia boleh pergi. Yes. Kan? Beyond. Betul. Sebab kadang-kadang kan kita tak percaya dekat diri kita, tapi our leader percaya dekat diri kita. Macam Gam selalu sebut, ya aku tahu kau boleh buat. Ya aku tahu this is not your level, this is type of client kau punya level. Bila Gam dia cakap macam tu, tipu aku Gam ni kan. Kita yang aku yang tak rasa confident dengan diri aku, tapi bila Gam cakap macam tu, saya cakap apa yang Gam nampak kan. Kita tak boleh tengok diri kita as a whole kadang-kadang. So orang yang akan nampak kita macam mana. Betul. Lepas tu bila duk cakap tak boleh then it end up jadi tak boleh lah. Yes. Kan? Betul. Tak tu. Yang kata betul sangat. Betul sangat. Betul. Betul sangat. Setuju. So sekarang ni Ariana is kita ada boss platform kan. Kena bagi kasih sayang lebih dekat downline. Satu kena, macam mana nak bagi downline semangat buat sales? Okay, kejap. Okay, macam mana nak bagi downline semangat buat sales? Okay. Dekat bawah ni ada macam orang panggil apa? Benda bergerak tu kan. Malik buat own sustainability system macam. Okay. So that is one of kita punya tagline satu. Lepas tu macam mana nak bagi downline buat sale, itu pun satu juga boss tu. Building own sustainable system. Dia kena faham apa itu jadi boss. It's not like macam aku boleh duduk saja dapat income. Tak kan. So Malik Wah punya boss ni, apa yang Ariana faham and boleh terangkan plus relate to the question yang Afiqah tanya tu. Gitu. Building own sustainability system yang Mr. Gam buat, dia dah buat benda ni masa kita join, masa I first join kan. Kan dah lama kan? Yes, dah lama. Lepas tu bila dah lama sampai bergaduh macam kenapa tak buat? Dia macam power tau. Dia macam like dia akan far ahead 2 or 3 years before anything happen. For example macam yang EPF punya 50% discount tu. Betul aku tak terkejut pun bila EPF cakap macam tu sebab like it is, kita dah tahu benda tu akan berlaku. Dia dah ulang 100 kali macam tu. Yeah. So bila kita dah mentally prepared macam okay bring it on kan, tak ada apa pun. So bila Mr. Gam perkenalkan bos tu, dia kata kita at first CWA punya tag dulu, before this is CWA before this lah, create, protect, preserve. So kita dah ada that platform, kita dah ada that tagline from our unit trust company, create, protect, preserve. So benda dia dah, so Gam pun kata
Okay, in order to have a sustainable income, sebenarnya of course in terms of passive income, kan? So you in order to jadi boss, duduk relax, so of course you kena work hard. Tapi kena work smart juga. So that platform yang Gam kata okay, build up ni macam ni. Okay, UT, this is the thing yang kau kena buat. So kita kena cakap benda tu juga dekat downline kita. Kan? Kita kena cakap benda yang sama kat downline. Pengakuan dia kelas. Dia mengaku online, babe. Oi. Percaya Gam. Babak dia kan. Tapi macam kena babak semua orang je. Betul. So that's why Gam bawa masa tu walaupun before this TWA dengan baju merah kan. Dah bercerai dengan baju merah pakai si baju kuning pula. Tapi benda tu continue. Kau tak baju I ada bunga-bunga kuning. Kan. So kita bila benda tu dah ada, so slowly kita akan nampak each of them is supporting us. Kan. Instead of kalau yang ada juga yang just focus one thing, macam one product, one solution to the client. So end up dia macam okay lah, klien tu tak nak samping kak, klien tu cakap dia tak ada kak. So if you making that excuses, so memanglah kau tak boleh nak close that client or close that prospect or doing anything with that prospect. Tapi kalau kita cerita as a financial consultant, which is each step of financial pyramid tu important, so kok mana pun dia akan jadi klien kita. Betul. Sebab kita dah merangkumi semua benda, create protect result, kita dah merangkumi semua benda. So kita just buka mulut beritahu kat klien what we are doing. So sama juga kena cakap macam tu lah dekat downline. Mungkin diorang akan cakap senang lah kau, akak senang lah, akak dah banyak ni, akak dah ni. Aku pun sama je macam kau juga dulu. Kan kita start pun sama. Ya sama. And lepas one more thing is kita terlalu overthinking. Tak tentu lagi Mr. Prospect tu, tapi macam kalau klien tu tanya macam ni, macam mana akak kau tanya macam mana akak memang tak adalah kau nak jumpa klien tu. Kita dah attract, betul, kita dah send vibration tu dekat customer. Yes, betul. So kalau kita betul cakap, sebelum jumpa klien cakap klien ni mesti tampil. Klien ni mesti nak dengar apa aku cakap. Klien ni setuju je apa yang aku nak sampaikan. Klien ni setuju apa. So bila kita sampai macam tu, kadang-kadang bila jumpa dekat dia, kita rasa macam like, okay. Betul je. Kan? Ada makhluk kecil kat belakang. Hai Anggun. Betul, Razia banyak sangat fikir. Overthinking. Overthinking tu one of the things yang kita kena stop doing. Hai Anggun. Yelah, nak interview. Okay, betul, totally agreed. Aku lupa dah aku nak cakap apa tadi. Ya ilaha illallah. Ada gangguan-gangguan kecil dari si Anggun. Apa tadi? Cuba ni balik. Satu lagi. Ni, stop doing procrastination. Delaying. Kan. Itu macam ni, tak apalah. Kita akan cakap dekat downline kita, okay aku nak kau senaraikan nama handphone kau tu dekat buku, which is semua orang, semua leader pun akan buat macam tu. Kan, tapi dia kata, dia harap, itulah kak, ada ni, ada, tapi tak call. Ada, tak tulis pun. So bila kita sebab bila kita delaying tu, itu yang menyebabkan kita rasa benda tu lama-lama macam Mun cakap tadi lah, kita akan beralih arah ke bisnes lain. Sebab kita dah rasa kita yang sebenarnya yang buat kita nak pergi ke tempat lain. Sebab betul, setuju. Sebab apa yang kita orang ni suruh buat, bukanlah kita orang suruh buat, macam mana nak praktik,
benda tu jugalah yang kita orang buat daripada mula-mula. Kan? Sama je. Betul tak? Betul, sama kan? So untuk pengetahuan, Ariana ni excel juga dalam bidang takaful. Tadi duk tengok dia punya IG, comel je dia punya iklan tu. Duduk rumah ni banyak benda buat. Kan? Okay, satu lagi. Before this, years before, you are most of your sales come from KWSP, betul? Kan? So every year you are trying hard untuk dapatkan cash investment. So benda tu is one of orang kata usaha sampai dapat. Maksudnya tak semua orang macam saya pun tak dapat cash banyak. Kan? Tak adalah macam first 2 year, 3 years buat dapat dah cash, tak. Banyak EPF. So bila dah lama tu baru dapat cash. So same goes dengan kau juga kan. This year start benda tu macam datang plus kita punya ada PDA tu, cuti-cuti ni. So apa yang aktiviti yang kau buat sampai customer nak buat top up RSP, nak buat top up sikit-sikit, nak bagi cash everything? Satu aku memang share dengan klien about the market. Tapi bukanlah every week. Kadang 2 week sekali, 2 minggu sekali, just in order to make sure aku hidup. I am here. Macam tu. So tapi ada klien yang macam sebab satu first dah cakap dekat dia, it's investment, bukan saving. So of course investment you think is a long term punya cerita. So in order to get this, you kena simpan ni buat tak tahu je. Bukanlah buat tak tahu tu macam tak kalau dengan duit aku, tak. Tapi masa buat tak tahu tu macam okay, bila market turun, kadang cerita kat dia orang, market turun ni, cakap ya aku ada extra ni, aku bagilah kat. So dia transfer direct kat account dia. Kan? So macam yang mana dah buat RSP tu, tak ada pun nak cakap nak stop ke apa ke, tak. Sebab macam game, sebab kita dah educate klien tu awal-awal lagi. This is long term. This is like cerita untuk next 10 years punya cerita. Kan you nak simpan 3 years ke 5 years ke, up to you. Cerita dia ni kena simpan 10 years and above. So orang kata okay je. Educate customer lagi lah bila masa sekarang ni orang akan nak pegang cash kan, orang macam nak simpan. So I believe that orang akan ada awareness orang akan menambah awareness on takaful, on saving, RSP, kan? Multiple stream of income. Yeah. Before this, dia rasa macam perlu ke nak buat kerja 3-4 kerja. Hai Anggun. Kena tolak ke kerja dengan mama. Kan, so before this, sebenarnya during PKP ni kita dapat banyak benda. Satu, importance of savings. Access of savings pun sebenarnya best juga. For those yang dah ada access of cash. Satu during this time lah. So kita boleh buat amal jariah sikit kan. Tak semestinya kena ada banyak, tapi kalau dah ada extra banyak, kita boleh buat amal jariah satu. And satu lagi, during market macam ni lah kita, for those, sebab tu ada ni, cash is the king. Sebab for those yang ada cash lah, yang this time ni, after that, diorang akan jadi kaya raya, jutawan. Kan during this, sebab kita dah tengok market punya cerita 2008 kan. After 2 years tu, ramai gila dah jadi jutawan. Because of orang ada access of cash. And yang ketiga, rasanya during ni kita boleh nampak kita perlu multiple of income. That is why the boss platform come in before this lagi dah. So instead of UT, kita ada takaful, kita ada wasiah shop kan, kita ada Astarihin. So benda tu kita dah cover as a platform lah. Building up. So kita tak depends on one single income. Walaupun kita kerja as financial consultant, tapi kita ada multiple income. BRS lagi.
Plus customer pun tak payah nak ingat banyak nama consultant, ingat seorang je. Ya. Kan? Selalu cakap kat diorang, ingat tau nama consultant. Kan selalu Kita cakap dekat diorang, ingat kita tau. mudahkan customer. Betul. Okay. Ingat tau nama consultant. Before kita sikit lagi nak end, kan? What is your hope in 2020? Harapan kerja, harapan untuk diri sendiri bagi tahun ini agak surviving 2020 ni. Maksud perkataan survive tu macam berat kan, tapi kita like jangan rasa dia berat. Kita enjoy the aku rasa aku enjoy kot PKP duduk rumah. Masa aku rumah gila. Bukan duduk rumah, so like macam I am enjoying this moment. Yes, betul. Sebab banyak benda kita boleh buat. Bukanlah boleh buat tu maksudnya macam aku suka baca. So boleh baca buku, so top up ilmu ni, which is kalau before this, sebelum bulan puasa ni kan selalu cakap, bestnya kalau boleh puasa cuti. Bestnya kalau boleh bulan puasa kita bercuti, nak pergi umrah lah, dan duduk rumah kan. Kena dapat. Tapi kita terima it in very good way. Kan? So rasa-rasa dah tambah dapat banyak ilmu. So harapan untuk this 2020 is sebab kata Jack Ma, as long as aku ada survive. Survive tu tak adalah macam hidup, tapi as long as I am here, berjaya mengharungi lah sampai 2020 yes, so, aku rasa aku dah okay. In fact ada je new client kan, tak sambil duduk rumah tu kita boleh plan another 3 months nak buat apa, kan, another quarter ni kita nak achieve apa. Tak adalah duduk saja. Buku apa yang paling best Yaya baca? Izu tak jumpa lagi penawar COVID. So selagi tak jumpa kita duduklah rumah. Dengar cakap apa? Dengar cakap government. So buku apa yang paling best saya baca tentang ni? Yang recommended lah, yang kau recommend to everyone kan? Yes. Apa nama tajuk dia? Jadi buku tu sangat best. Mak buku tu Jerome sangat best. Mak Jerome pun ada juga baca. Tapi itu more on hartanah. Kita baca buku ni. Kejap Zat. Anyone nak tanya lagi? Secrets of the Millionaire Mind. Secret of the Millionaire Mind by T. Harv Eker. Kenapa orang di luar sana, aku macam blur sikit lah hari ni Pika. Kenapa orang kat luar sana mesti join jadi financial consultant bersama Ariana dan Malik Wealth? Last 2 minutes sebab korang far ahead from the industry. Sebab joking ya guys, jangan marah. Satu, kenapa jadi financial consultant is satu, first kita boleh tolong orang kan. If that your first niat, everything comes smoothly, datang senang je. Kalau kita dah buat macam niat tu, okay aku nak tolong orang, sebab tu aku tak kisah dapat klien macam mana pun, sebab niat aku ialah is to helping much more people to have more money kan. So if kalau kepada orang luar, start building your second income. Tapi dekat bawah kita ada multiple income. Wow. Excited lah. Juga dapat. Kan, are you guys excited yang ada pelanggan kita ni? Tu nampak. Excited kan nak tahu pasal bos. So mana yang belum, yang dah ada license tapi tergantung-gantung ataupun mencari tempat untuk attach yourself sebagai seorang financial consultant dengan platform yang sangat bagus ni, you just buzz Ariana punya Facebook ataupun
Malik Was punya Malik. Facebook. Betul. Okay. Okay, so we are going to saya ialah bekas belajar Meskom ya. So saya boleh jadi pembaca berita dan skrip mata. Saya boleh jadi macam-macam. Saya boleh jadi seorang pendiam juga. Dia chameleon. Tak manis, call chameleon. Chameleon, Masya Allah. Call chameleon. Memang betul sebenarnya aku buat test chameleon. Tak apa dah ya. Okay, thank you so much for dialing in with us. Thank you so much, Ariana. Thank you, Mani. Do good. Keep on doing apa yang you buat sekarang. Do good. May you excel in 2020 dan juga Alhamdulillah. Semoga mencapailah perhajat tahun ini. InsyaAllah. Terima kasih. Semoga yang di luar sana pun dapat manfaat daripada sharing kami hari ini. Esok lusa kita cuti. Kita sambung dengan Kakak Rimau. Kakak Izul. Kakak Rimau. So Izul nak tanya apa Izul? Satu nak tanya boleh. Nak tanya next, apa? After this dengan Kakak Rimau. Mana Izu? Mana Izul? Patutnya aku nak kena DM Izul ni. Kan? Izul meletup-letup di sana. Betul. Boleh je nanti kita invite kan, minta izin. Apa pendapat kakak-kakak sekalian tentang law of attraction? Law of attraction. Tak nak jawab. Saatlah baru nak type. Dari segi apa tu law of attraction? Jawab dulu lah Ariana. Apa yang kita nak? Okay. Apa law of attraction tu macam cakap tadi lah. Bila kita dah set apa yang kita nak tu, kita just nak kita berdoa benda tu. So benda tu memang akan datang in matters of time. Kalau dia tak datang hari ni, dia dapat esok. Kadang-kadang tu datang bentuk lain. Tapi kita tak duga pun sebenarnya benda tu untuk kita. Kan? Kadang-kadang kita dapat, kita sebab selalunya macam gini, bila keluar tu aku nak dapat klien yang baik-baik je. Nak dapat klien yang baik-baik je. So kadang-kadang bila kita dapat jumpa klien tu, tapi klien tu sangat direct, Mr. Perfect tu sangat direct, memang dia bukan klien. So kita tak rasa ralat pun. Tak rasa macam, alah tak jadi klien, tak rasa pun macam kita. Cuma kita rasa, okeylah dia bukan untuk aku. Dari segi mindset dia tanya. Law of attraction dari segi mindset. You attract apa yang you nak attract. Macam Izu kan, attract nak macam Izu follow your Mr. TOT tu meletup-letup. So that is your law of attraction juga. Dalam Islamiknya ialah itu Mat Saleh punya kepercayaan kan. So kita punya belief, kita punya belief inside kita punya jiwa lah. Setuju tak? Kalau that's why orang selalu cakap good attract good kan. Kalau hati, orang kata hati baik kan, hati baik, fikir baik, hati baik, dapat baik. Gaya Profesor Muhaya orang kau cakap. Itulah hikmahnya kan. Dapatlah dengar ni. Betul. Mindset yang kita kena pegang. Deep. Okay. Nanti kita DM itu. Kita orang baru nak moreh kesian kan. Alah, moreh. Sahur terus. Okay, Assalamualaikum. Alright. Salam. Bye.